Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk bahagian seterusnya. Ni soalan-soalan saya pilih soalan-soalan yang agak mencabar, soalan kebat. Okey, melibatkan penjelmaan penjelmaan, transformasi. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 19 kat sini. Transformasi T1 dan T2 masing-masing ditarikh berikut. Dia bagi apa ni? T1 kat sini dia bagi adalah translasi kan. Maksudnya kita tengok negatif 1, negatif 5. Kan maksud dia apa ni? Ke kiri 1 turun bawah 5. Kan kiri 1 turun bawah 5. Itu maksud dia translasi. T2 pula negatif 4 2 maksudnya ke kiri 4 ni naik atas 2. Okey, lukis imej bagi segitiga HKM di bawah gabungan transformasi T2 T1. Kan? Bila dia kata T2, T1, kalau ikut sebenarnya dalam transformasi kita kena buat kanan dulu. Tak apa, kita ikut. Kita buat simple je kanan dulu. Jadi T1 saya akan buat ke kiri 1. Ke kiri 1 kemudian turun 5. Kita boleh ambil huruf, contoh saya ambil huruf K. Ke kiri 1, 1. Kemudian turun bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu T1. Kemudian kita buat T2. T2 dia kata apa? Ke kiri 4 naik atas 2. Ke kiri 4. 1, 2, 3, 4 naik atas 2. Ini final kita. Tempat terakhir kita untuk K. Kita buat satu lagi. M. Kita buat untuk M. M. Saya pakai color apa pula? Pakai color lain-lain sikit. Okey. M kita buat ke kiri 1. 1 kemudian turun bawah 5. 1 2 3 4 5. Kemudian ke kiri 4. 1 2 3 4 dan naik atas 2. Jadi kini kita dapat kat sini yang asal tadi K, yang ni adalah M. Jadi H tak payah buat. Kenapa? Kita dah boleh congak jawapan kita. Ni kalau ni KM maksudnya H kita kat bawah. Itu jawapan kita kan. Lukis image. Ini cara kita lukis image. Kan? Cuma bila kita lukis image kita boleh gunakan, kalau huruf-huruf kita boleh letak prime. Prime, prime, prime. Itu maksudnya image. Okey. Huraikan selengkapnya transformasi tunggal. Tunggal maksudnya direct. Direct kita buat. Kalau kita tengok sebenarnya senang je cerita dia kan. Tunggal kalau transformasi kita gabung je. Kita gabung je. Contoh kat sini negatif 1 campur je. Campur dengan negatif 4 2. Transformasi kita boleh gabungkan macam ni je. Campur dua-dua. Okay. Bila kita campur kita dapat negatif 1, negatif 4. Jawapan kita dapat tunggal sama dengan negatif 5. Yang ini negatif 3. Itu kita punya jawapan kita Ahad. Okey? Simple ya. Jadi kalau tengok, kita check tengok betul tak? Kita check betul tak? Betul tak kalau kita buat negatif 5, negatif 3 dapat jawapan? Kita try kan. Tengok. K 1 2 3 4 5 negatif 3. 1 2 3. Nampak? Jadi kesimpulan kita, translasi, kalau ada dua translasi, kita buat apa? Campurkan sahaja. Kan? Okey. Dia kata huraikan selengkapnya. Huraikan selengkapnya, kita ikut atas dia. Kan? Transformasi tunggal je. Jawapan kita adalah T2, T1 sama juga. Ialah, kalau tunggal kita panggil dia translasi negatif 5, negatif 3. Ini jawapan kita. Simple. Okay. Seterusnya huraikan selengkapnya transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi AB. Dengan keadaan B ialah transisi HK, A ialah transisi QR. Jadi kita akan ambil kasih campur je. Jawapan kita macam mana? Jawapan kita dia akan jadi H campur Q, K campur R. Dah siap. Ini kebat dia. Sebab kadang-kadang sebenarnya benda simple. Nak cerita, nak jawab tu tak tahu macam mana nak jawab. Okay? Macam tu je cerita dia. Translasi boleh kita jadikan dia sebagai tambah. Kita tambah kan? Okay? Itu nombor 19.
Kita pergi terus. Seterusnya soalan nombor 26. Okey, 26 dia lain sikit dah gambar. Rajah berikut menunjukkan 3 sisi 4 ABC yang dilukis pada satu setakan test. Ini simulasi SPM, maksudnya soalan ni dah pernah masuk. Seolah-olah macam ni lebih kurang dalam SPM. Tapi tak semestinya sama, gambar dia mungkin lain sikit kan. Okey. Dia bagi tahu kat situ A ialah T. Saya ringkaskan. T kita adalah sama dengan translasi negatif 2, negatif 1. Manakala P ialah pantulan pada X sama dengan 7. Okey. Kemudian, saya tertinggal R. R adalah putaran 90 darjah lawan jam. Lawan jam pada pusat O. Ini kita ambil, kita ringkaskan kan. Okey, kalau kamu ada highlight dalam exam boleh highlight lah. Kan? Okey, tak ada masalah. Semua kena fahamlah apa translasi, apa pantulan, apa putaran kan. Bila ada pantulan kat sini, kita kena tengok dia punya paksi pantulan. X sama dengan 7. Saya akan buat paksi pantulan dulu. X sama dengan 7. Mana saya punya pembaris ada. Pada baris kita boleh guna kertas. X sama dengan 7 sini. Itu kita punya paksi pantulan. Okey. Putaran, pusat putaran kita pada O sini je. Tak ada masalah. Translasi maksudnya apa? Ke kiri 2, turun bawah 1. Okey, semua dah buat. Jadi, yang pertama soalan dia kata cari koordinat imej bagi titik D. Jadi jalan kerja dia yang cantik, kita mesti nombor 1 tu kita mula dengan D. 4, 5. Kena tulis kan? Okey, kemudian bila dia kata TP, maksudnya kita kena buat P dulu. Atas ni saya tulis P, jadi apa tak tahu. Kemudian baru kita buat T. Jadi apa tak tahu. Tinggalkan ruang kosong ni. Kemudian terus tulis nombor 2 pula. Nombor 2. Sediakan je. Nombor 2 mula dengan D juga. 4, 5. Kemudian PR. Maksudnya apa? R dulu. Sediakan ruang kosong. Kemudian P. Sediakan ruang kosong. Okey? Lebih kurang macam tu. Jadi kita boleh isi koordinat lah nanti cerita dia. Contoh yang pertama, kalau kamu tengok kat sini. 4, 5. Kat mana cerita dia untuk D kita. Dah ada dia tanda kan. Dia kata apa? Pantulan dulu. Pantulan saya pakai yang warna yang agak kelabu sikit dah senang kan. Pantulan dulu. Kita pantulkan. 1, 2, 3. Pantul. Pergi pusat. Lepas tu pantul. 1, 2, 3. 3 kiri, 3 kanan. Dia mesti dekat center, dekat paksi dia kan. Jadi koordinat saya kat sini adalah 10, 5. Jadi saya tulis jawapan kat sini. 10, 5. Nampak? Okey. Sekarang kita buat apa? Translasi. Translasi maksudnya negatif 2, negatif 1. Negatif 2 ni maksudnya apa? Negatif 2 ni maksudnya kita gerak ke kiri 2, ke bawah 1. Ke kiri 2, ke bawah 1. Jadi saya akan gerakkan ke kiri 2. Dia patah balik. 1, 2. Kemudian bawah 1. Dia turun bawah 1. Siap. Jadi jawapan akhir kita adalah dekat situ. Iaitu 8, 4. Nampak? Siap kat sini. Settle. Lepas tu kita buat semula. D patah balik. Lepas tu saya buat siap ni. Takut nanti salah buat. Ada pelajar pergi sambung kat ni salah nanti. Start kita buat R dulu D. R, apa soalan untuk R? R adalah putaran. Putaran 90 darjah. Okey. Jadi saya akan buat sambungkan ni dengan R ni. Ni sambung. Mana kertas tadi?
Okey, putaran 90 darjah pada pusat O lawan arah jam. Lawan arah jam maksudnya kita akan bergerak ke atas. Masalah dia kat sini, masalah dia apa? Bila kita buat kotak tak ada. Nampak? Kotak tak ada. Itu problem dia. Kamu cikgu nampak kotak tak ada, macam mana ni tak ada kotak? Itu soalan. Sebab tu soalan dia dikebat kat situ. Jadi kalau tak ada kotak, kita kena kira segitiga dia betul-betul. Kena kira segitiga. Maksudnya segitiga saya asalnya kita boleh buat macam ni. Contoh. Ni. Yang ini 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Bila kita putar, yang ini, ni naik. Maksudnya 4 akan jadi kat sini, 5 akan jadi kat situ. Saya akan buat. Tengok. Segitiga kita akan jadi macam tu. Macam tu. Kemudian yang ini lebih kurang. Maksudnya sini akan jadi 4, sini 5. Okey. Yang ni kita boleh tak ada kotak tak cukup, kita kena lebih kurang macam ni je. Jadi kita akan dapat koordinat kita. Kat sini. Boleh nampak? Macam tu. Memang tak ada kotak. Jadi koordinat kita berapa? Apa koordinat kat sini? Koordinat kat sini adalah 5 belah sini, maksudnya negatif 5. Negatif 5 kan? Okey. Y kita 4. Macam tu. Okey. Kemudian baru jumpa P. P apa? Pantulan. Pada X0 pun kamu tengok tak cukup kotak. Ni 5 kan? 5 saya buat 5 tu lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua 12. Jadi bila kamu nak buat sini tak cukup kotak, apa kamu buat? Kamu tulis itu apa? Tambah 12. Sebab apa? Ke sini 12. Dia pantul pun 12. Nampak? Itu cara dia. Jadi jawapan kita kat sini, kita akan buat 7 campur 12. 19. Pasti Y kita 4. Siap. Okey. Nanti kamu kena tengok sekali lagi lah contoh soalan ni. Ni problem macam ni. Bila dalam exam, tiba-tiba buat macam ni, tak cukup kotak belajar. Alamak, tak boleh buat. Dia relax. Senang dulu kan. Okey. Kita pergi dekat B. Sisi 4, C ialah image bagi sisi 4A di bawah gabungan transformasi VW. Okey, yang ni kita tengok cerita dia. C ialah image bagi A. Cara tulis dia, kalau dia sebut C dulu, kita akan buat macam ni. C, A. Kemudian kita tulis W, V. Sebab apa? Sebab dalam transformasi dia mesti kanan ke kiri. Nampak? Kanan ke kiri. A jangan nak jadi C. Jadi kita tengok apa cerita dia. A nak jadi C. Kita tengok gambar pun kita tahu dah. Cerita dia gambar ni kena apa? Mengecil. Dia kena mengecil dulu. Kan? Tapi boleh ke yang ni kecil jadi ni? Tak boleh. Jadi kecil jadi macam mana? Dia kecil jadi ni dulu. Sebab ada gambar ni. Untuk apa B ni? Dia nak tunjuk bahawa benda ni kecil jadi ni. Sebab apa? Bentuknya sama. Kan? Pembesaran kalau boleh dia mesti bentuk dia mesti sama, cuma saiz berbeza. Kan? Jadi kita akan ceritakan yang pertama. Siapa? 1. Ini nombor 2 sebab mula daripada kanan. Jadi 1 siapa V kita? V kita adalah ni jadi ni. Ni jadi ni nama apa? Pembesaran. Mana pusat dia? Jom kita tengok pusat dia. Sambung. Sambung. Pusat mesti sambung besar ke kecil. Sambung terus je. Sambung. Sampai terkeluar. Kemudian sambung ni. Ni dengan ni sambung. Yang ni kalau tak betul-betul sambung, lain cerita dia jadi. Sambung. Okay, kalau nak test confirm kan, ambil satu lagi. Dia saya akan dapat tempat yang sama, nampak? Sambung. Bila kita dah sambung ni, kita akan nampaklah cerita dia. Pusat kita kat situ. Itu pusat kita kan. Okey, pusat kita. K kita berapa? Berapa faktor skala kita? Faktor skala kita senang kita ambil yang selepas bahagi sebelum.
Kan? Ini image bahagi objek. Image dia 2 per objek kita 4. Saya ambil benda yang sama. Saya ambil ni bahagi ni. Okey, 4. Jadi pembesaran kita K dia 1/2. Sebab tu dia mengecil. Jadi jawapan kita untuk V, siapa V kita kat sini? Jadi V ialah pembesaran. Jangan buat pengecilan pula. Kacau pengecilannya ni. Pembesaran dengan faktor skala 1/2 pada pusat. Berapa pusat dia tu? 12, 14. Itu cerita dia. Okey, ini V. Siapa W? W maksudnya sambunglah pergi jadi C. Ni jadi ni pula. Ni jadi ni. Ini dah nampaklah cerita dia, nampak? Ni pantulan. Nampak asal cerita dia adalah pantulan. Pantulan kena ada apa? Kena ada paksi dia tengah-tengah. Kira 1, 2, 3, 4. Bahagi 2 sini. Okey. Jadi, apa cerita dia? Jadi kat situ saya akan tulis W ialah pantulan pada garis. Ada apa ni? 8. Siapa 8? Y. Jadi, Y sama dengan 8. Cerita dia. Nampak? Kalau dalam SPM, markah yang sebelum ni lah. Format sebelum ni, format kamu pun lebih kurang saya markah dia. Untuk transformasi ni, markah penuh dia 12 tau. 12. Bukan sikit. 12. Sini biasanya A ni 4 markah. Biasanya A dia adalah 4 markah. B ni 5. Sini je 9. Yang kedua ni 3. Luas biasanya 3 markah. Itu standard dia. Okey, jadi kalau kamu buat ni dengan ni, dah dapat apa dah? 9 dah, banyak. 9 matematik. Okey. Kita tengok luas pula. Okey, dia cerita luas. Apa formula kita kat sini? Formula kita untuk luas adalah objek pula, sorry. IKO. IKO bukan OKI. IKO. I sama dengan KO. Square. Image sama dengan K kuasa 2 objek. IKO. Kan? Okey. Diberi sisi 4A mewakili satu kawasan dengan luas 100. A image ke objek. Dia asal dia kat sini nak jadi ni, betul tak? Ini adalah objek, ini adalah image. Ni dengan ni sama besar. Nampak? Jadi kita boleh pakai dia objek kita. A adalah objek. Berapa dia bagi? A. Jadi A nak isi kat mana? Isi dekat O. Dia isi kat sini 100. Berapa K kita tadi? Kita ada kira K tadi mana? 1/2. 1/2 kuasa 2. Dia dapat kita punya image. Ambil kalkulator, kamu tekan, kamu dapatlah 25. Macam tu. Okey, hitung luas sisi 4C, dah siap, kan? Meter kuasa 2. Selesai. Itu je formula dia IKO. Kan? IKO. Cuma kadang-kadang ada kawasan berlorek, itu terpulang kemudianlah kita tengok. Kan? Cuma formula kita simple je ni. Okay? Dalam transformasi kamu kena tahu translasi, pantulan, putaran, pembesaran, luas. Itu saja. Faham yang ni? Banyak dia tolong. Sebab yang topik ni dia banyak markah. Sebab tu kamu kena skor. Okey? Sebenarnya laptop dah padam. Biarlah. Kamu nampak? Boleh nampak? Kamu kena cakap. Kamu type saya memang tak nampak. Laptop saya dah gelap. Cikgu. Ya. Cikgu boleh tahu ulang balik yang A ke C dengan V1, W2 tu. Tak faham. Yang mana? Yang ni? Yang ni? Yang ni dia ikut soalan je. Soalan dia. Kan? Soalan dia kata sisi 4C ialah image bagi A. Cara buat dia, siapa kita jumpa dulu, kita tulis dulu. Contoh, C jumpa dulu, kita tulis C. Macam ni saya buat ni. C.
Lepas tu tulis A. Lepas tu tulis huruf dia. Siapa huruf dia? WV. Macam tu. Dan sebegitu kamu transformasi, dia mesti kanan ke kiri. Dia bukan kiri ke kanan. Dia mesti kanan ke kiri. Bila kanan ke kiri, dia jumpa siapa dulu? Dia jumpa V dulu, baru W. Kemudian baru tengok gambar. Gambar kata A, yang besar ni A. Ni A. Ni A kan. A nak jadi apa? C. Sebab bila A nak jadi C, dia tak boleh jadi terus. Sebab apa? Bentuk tak sama. Kalau bentuk tak sama, kita tak boleh buat apa-apa dengan dia. Sebab bila kita nak buat pembesaran, bentuk mesti sama. Sebab tu dia bagi orang sebelah ni, dia bagi hint. Kalau dia tak bagi B, kita kena pergi cari B. Itu susah sikit. Tapi soalan biasa takkanlah dia tak bagi, jenuh lah kan. Dia bagi. Kita nampak, oh maksudnya ni pergi jadi B dulu. Siapa? V. Sebab. Lepas tu B jadi C. W. Itu maksudnya asal dia kita nak buat A jadi C terus. Tapi dia kata kena buat dua cerita. Dua cerita maksud kita buat ni. V dulu. Dah siap V. Jadi buat W. Kita hanya perlu fikir apa cerita dia. Besar ke kecil? Memang pembesaran lah cerita dia. Kan? Cuma yang ini ke sini kamu kena biasakanlah. Kamu tengok bentuk pun kamu tahu lah. Itu nama dia apa? Pantulan. Boleh? Siapa ni tadi? Dania? Nadra. Oh Nadra. Oh, lain suara Nadra dalam kelas lain ni. Kan? Kan? Selalu itulah bila saya tengok Nadra saya ingat air mineral. Kan? Okey. Mana seorang lagi Nadra? Ada cikgu ni. Ada. Bila dia masuk saya dah tak nampak. Laptop saya dah padam. Okey. Tadi saya tengok dia tak ada. Dia kan yang adik ke? Adik ke? Kakak? Kok adik lah. Okey, boleh? Oh, kamu share. Okey. Taklah. Bukan? Seorang Sorry lah, saya dah tak nampak. Kalau saya nak tunjuk kamu memang gelap. Laptop saya ni, laptop saya sebenarnya saya tengah mencari dana untuk beli laptop. Siapa nak sponsor boleh lah. Kan? Okey, nombor 27. Kita pergi nombor 27 kan? Saya pun sebenarnya tak apa sihat ni. Sekarang ni memang bahaya sikit lah. Oh, takut betul saya. Hari ni saja berapa ribu? 6,000 lebih. Okey, tak apa. Kan? Takut tak ya? 27. Rajah berikut menunjukkan sisi 4 ABCD, PQRS, PKLM yang dilukis pada satu satah kates. Okey. Gambar tengok je gambar tak apa. Kamu tengok gambar ni kamu tahu dah. Ni dengan ni confirm nampak dah. Tak baca soalan ni. Tak baca soalan. Tengok. Ni dengan ni pembesaran nampak. Kan? Cuma yang kecil ni dengan ni kita kena fikirlah apa benda. Kalau kamu fikir, adakah ini translasi? Tak. Adakah ini pantulan? Tak. Kalau dah bukan pantulan, bukan translasi, bukan, dia adalah putaran. Kita boleh teka. Kan? Cubit markah kat situ dulu. Tengok. Apa soalan dia? Dia kata A. Jawapan A dulu. Transformasi P ialah pantulan pada garis lurus X sama dengan 3. Okey. Jadi saya tulis P ialah pantulan. Saya buat macam ni boleh tak? Kamu faham tak kat saya buat macam ni? Tong. Ni pantulanan tu. Dan X sama dengan 3. Kan? Pantulan X sama dengan 3. Transformasi T 2 negatif 4. Ini kita faham lah. Ke kanan 2, turun bawah 4. Kan? Okey. Yang ini pula apa? Tentukan koordinat bagi image D. Jadi apa nak buat mula-mula tadi? Kena pergi tengok koordinat D. Ambil koordinat dia 4, 11. Ambil. Nombor 1. D. Start dengan 4, 11. Kemudian dia suruh buat apa? PT. Maksudnya siapa dulu? T dulu. Tu dia atas garisan. Dapat apa tak tahu, baru pergi buat P. Buat jalan kerja dulu. Okey, nombor 1 dah sedia jalan kerja. Nombor 2, buat jalan kerja kembali. Mesti mula dengan D, takut careless. Okey, siapa pula? TP. TP maksudnya mula siapa dulu? Mula P. Dia mesti kanan dulu. Kenapa mesti kanan dulu? P.
Kemudian T. Gitu. Baru kita pergi buat. Kita pergi buat, jom. Tapi kita ada apa kat sini? Garis lurus X sama dengan 3. X sama dengan 3. Saya garis kat sini. X sama dengan 3. Sebab ini kita panggil dia paksi remote. Saya ingat. Paksi pantulan. Paksi pantulan. Boleh nampak ke kalau kuning ni? Boleh kot kan? Boleh. Ya. Okay. Jadi kita tengok start kita dengan D. D. Kita buat T dulu. Translasi. Jadi ke kanan 2 turun bawah 4. Ke kanan 2, 1, 2 turun bawah 4. 1, 2, 3, 4. Apa koordinat kita akan dapat kat situ? 6, 7. Isi. 6, 7. Okey. Next apa? Pantulan. P pantulan. Pantul lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak ada. Apa jawapan kita? 07. Selesai. Nampak? Selesai seorang. Buat yang kedua ni, kena patah balik kat D. Kita back kat D balik. Bila kat D balik, dia kata apa? Pantul dulu. Ini pantul dulu. 1, 2. Pantul dulu. Apa koordinat kita dapat? 2, 11. Pantul dulu. Kemudian dia kata apa? Baru buat translasi. Translasi dia apa? Ke kanan 2, turun 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jawapan kita situ. Kan? Jawapan final kita adalah 4, 7 untuk yang ni. Dia kena ikut. Apa dia suruh buat, kita ikut. Senang yang markah dapat. Kan? Biasanya soalan ni bermarkah 4 markah. Sebab 1, 2, 3, 4 tempat kita isi 4 markah. Okay? Tapi kalau ada setengah pelajar, dia tak buat jalan kerja macam ni. Jawapan akhir ni betul, dikira markah penuh. Jawapan akhir ni betul, dikira markah penuh. Okay? Sebab dia nak koordinat image saja. Okay? Kita pergi yang tadi. Yang ni yang confuse ni. B. 1. PKLM adalah image bagi ABCD. Tengok macam ni. Ni dengan ni. Saya tulis apa? Saya pergi tulis PKLM. Lepas tu ABCD. Nampak? Transformasi dia VU. Dia mesti kanan ke kiri. Jadi kita kena buat U dulu baru V. Itu cerita dia. Semua sama je cerita dia. Okey. Jadi kita tengok apa cerita dia. PKLM. Mana PKLM? Itu yang besar ni. PKLM. Ikut PKLM nampak. Nak jadi apa? ABCD. Sorry terbalik pula sebab. ABCD nak jadi PKLM. Dia kanan ke kiri kan. ABCD nak jadi PKLM. Jadi kita tahulah. Yang ini nak jadi ni, dia kena ni jadi ni dulu. Ni jadi ni dulu. Jadi kesimpulan saya, U siapa? Jadi U ialah siapa tadi kita teka dia? Putaran. Okey, putaran sebenarnya yang susah dia adalah pusat. Okey, yang lain senang. Contoh nak tahu dia, satu cara yang saya selalu ajar student saya buat, letak dia punya ni anak panah dekat ni. Contoh ni saya letak anak panah situ. Dekat kepala dia. Jadi untuk R ni kepala dia macam tu. Nampak? Jadi kita ambil pen kita letak. Ni bertukar menjadi ni. Ni asal bertukar menjadi macam ni. Kesimpulan kita, putaran 90 darjah. 90 darjah lawan arah jam. Itu ni. Putaran 90 darjah lawan arah jam.
pada pusat. Yang susah ada pusat. Pusat letak koordinat, tak tahu lagi. Biar dulu pusat. Pusat tu biar dulu. Kalau kamu salah kat pusat, kamu kan ditolak markah. Kan? Bukan dapat kosong, tak. Pusat susah, cikgu. Macam mana dapat pusat? Nanti kita tengok pusat. Okey. Kemudian V kita apa tadi? V pembesaran. V adalah pembesaran. Kita dah tulislah V ialah pembesaran. Ayat dia pun kamu dah hafal lah. Besaran dengan faktor skala belum kira. Tinggal pada pusat pun belum kira. Macam tu. Ayat dia kita tulis. Jadi faktor skala senang. Yang ini nak jadi yang besar ni. Jadi kita ambil kawasan yang senang kira lah. Jadi K. Boleh tulis kat gambar je K. Selepas bahagi sebelum. So, saya ambil yang saya ingat ni. 1, 2, 3. Yang sini 1, 2. Itu faktor skala kita. 3/2. Pusat kita macam mana? Sambung. Pusat mesti sambung besar ke kecil. Sambungkan besar ke kecil. Contoh L sambung ke L sambung ke R. L sambung ke R. Sambung je terus. Kemudian M sambung ke S. Dah jumpa. Nampak? Jadi kita akan dapat pusat kita kat mana? Dekat P. Kan? Pusat dekat P. Pusat dekat P. Okey. Apa koordinat P kita? 8, 7. Siap. Okey. Cuba fahamkan sini dulu. Nanti saya nak cerita pusat putaran ni. Tengok kejap. Ambil. Boleh? Kalau boleh faham, kita tengok yang paling susah itu mencari pusat putaran. Putaran ni, dia cerita dia, step dia nak cari pusat, salah satu cara dia, pusat putaran. Tulis. Pusat putaran. Langkah pertama, kamu sambung objek dan image. Nombor 2, kamu bahagi 2. Kemudian nombor 3, tentukan pusat. Itu cerita dia. Itu je. Kan? Sambung objek dengan image. Contoh kat sini, kita tengok objek dia apa? A nak jadi sini. Kalau kamu nak gambar kita kat sini, A ni jadi siapa? Contoh A. Kamu tengok A. A ni jadi siapa? Bila dia jadi gambar sini. Pusing. Jadi apa? Jadi kita tengok lebih kurang A sebenarnya jadi P. Tengok gambar dia. Kan? Ataupun cara dia kalau kamu tak nampak, kamu boleh tekap. Tapi tak payahlah. Contoh macam ni, contoh nak tekap. Tekap, betul? Tekap. Cara tekap ni kita boleh tengok pusing. Jadi A akan jadi P. Okey? Kalau cara tekap. Penting tak? Boleh pakai cara tekap. Kan? Jadi A dengan P, saya kata apa? Sambungkan. Sambungkan. Bila saya sambungkan, saya buat macam ni lah. 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Kena buat apa? Bahagi 2. Tengah-tengah dia kat sini. Okay? Bila kat tengah kat sini, cara dia nak dapat pusat, kamu pusing sini ke sini. Sini ke sini. Jadi pusat kita akan berada di sebelah kanan. Macam tu. Kalau kita pusing sini ke sini, pusat kita akan berada di sebelah kiri. Ini kena faham. Ni susah kan tak? Kena faham. Okay?
Jadi kalau kita dah sambung dapat tengah, pusat kita pusing sini masuk pusat kita belah kanan. Jadi pusat kita berapa tadi? 2, sini pusat kita. Siap. Okey, nak cek betul ke tak yang kita tanda tadi. Ni, kamu letak balik. Tak, lepas tu ambil pen kamu letak kat pusat tu. Pusing tengok, dapat tak? Dia dapat cantik tempat dia balik. Itu kita test. Dapat. Ini salah satu cara dia. Tapi benda ni kena 2-3 kali buat lah. Sebab biasanya pelajar dia, kamu belajar dekat buku teks dia lain. Buku teks dia bahagi 2, sambung banyak benda. Kan? Cara saya 3 ni je. Kita dah boleh congak lah sebenarnya. Okey, jawapan kita pusat kat situ adalah 10/9. Kalau boleh jawab macam ni, cantik. Ini dah banyak markah dah 9 markah. Kalau boleh jawab macam ni lah. Kan? Kita target dulu dalam mat ni, kalau 12 markah, kamu kena dapat 10 dulu. Dia ada sikit silly mistake tu tak apa. Dimaafkan dulu mula. Okay? Dah siap benda ni, dua-dua, baru kita terus boleh buat ni. Nampak? Kan? Luas. Siapa cerita pasal luas apa formula tadi? Formula luas adalah IKO. Tapi sebab luas, K dia kuasa 2. Okey? Jika rantau ABCD mewakili satu kawasan dengan luas 160. Kan? Kita siapa objek kita? Objek kita ni nak jadi ni. Ni nak jadi ni. Jadi ini adalah objek, yang besar ni image. Jadi objek kita ABCD tu objek kita. Jadi saya akan isi kat sini. Objek kita adalah 160. Okey. K kita dah kira tadi, Pak. Ada lagi kat sini. 3/2. Kuasa 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Kan? Ambil kalkulator, tekan. Jadi kita akan dapat yang besar tu adalah 360. Yang besar. Okey. Cuma soalan dia bukan tanya yang besar. Dia kata luas rantau berlorek. Apa maksud rantau berlorek? Senang je. Rantau berlorek ni secara logik je besar tolak kecil. Besar tolak kecil adalah rantau berlorek. Jadi jawapan kita luas rantau berlorek sama dengan 360 tolak 160. Dapatlah jawapan kita 200. Siap. Okey. Perhatikan dulu. Ambil mana yang patut. Fahamkan. Ini kebat lah soalan ni. Cikgu. Ya. Kalau saya kata yang 160 tu, yang SPQR tu betul ke cikgu? Sama je. Sebab saiz dia sama. Okey. ABCD dengan SPQR benda yang sama. Jadi luas dia sama. Sebab dia putaran. Ya. Boleh? Okey. Kalau dah boleh, buka sebelah. Okey. Kamu cuba kejap. Cuba. Tengok 28 ni. Apa yang kau mampu buat. Cuba dulu kejap.
Boleh? Okey. Biasanya A tu boleh buatlah A Tengok A cerita dia apa. V ialah translasi 24. Tapi cara dia kita tengok. Soalan dia baca betul-betul. Cari koordinat bagi image titik F. Jadi kita mesti A tu, 1 tu kita mula dengan F. F kita negatif 42. Kemudian dia kata V2. V2 sebenarnya boleh buat terus sekali. Tadi kita dah belajar. Translasi 2 kali kita campur je. Kita boleh buat terus. Kan? Campur je. Contoh, dia kata apa? 2, 4. Jadi kita campurlah 2 kali. V campur V. 2. Jadi dia akan jadi macam darab 2 lah sebenarnya. Dia akan jadi jawapan kita apa? V2 adalah 48. Nampak? Jadi kita boleh buat terus 48. 48 maksudnya ke kanan 4 naik atas 8. 1, 2, 3, 4 naik atas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tulis jawapan saja. 0, 10. Macam tu. Terus dapat. Okey. Untuk soalan nombor 2, ulang balik F. Negatif 42. Tapi dia suruh buat apa? VW maksudnya apa? W dulu. Kemudian baru pergi buat V. Apa W? Putaran 180. Putaran 180 senang. Straight. Kan? Straight. 180 maksudnya 180 darjah. Straight. Kan? Lepas tu kalau 180 biasanya saya akan buat 180 darjah macam tu je. Straight. Kan? Ni pusat dia. Okey. Jadi kat situ saya tengok pusat dia negatif 40. Negatif 40 sini. Kan? Cuma masalah dia macam tadi. Tengok. Bila kita buat straight, 2, dia macam ni terus. Terus. Pusat dia terus. Dia kerja kat situ. Nampak? Terkeluar. Tapi senanglah sebab apa? 2 dengan 2 dia macam pantulan. 180 dia macam pantulan. Kan? Jadi dia akan jadi kat sini berapa ni? Negatif 4. Negatif 2. Nampak? Lepas tu kita boleh buat apa? Baru pergi buat V. V kita apa? 2, 4. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dapat situ. Dapat dah jawapan kita. Negatif 2, 2. Yang ni kamu kena skor A sebab A 4 markah. Kamu kena skor. A 4 markah. Skor A dulu. Okey? Lepas tu baru kita boleh pergi buat B. Apa soalan B? Tengok kan? Soalan B pula. Dia kata, nampak? PQRS dengan KLMN. Cerita dia X, Y. Maksudnya kanan ke kiri. Siapa dulu? Y dulu baru X. Yang terbaik. Y dulu baru X. Okey. Huraikan selengkapnya. Pergi tengok dulu siapa? KLMN. KLMN yang kecil ni. Dekat ni je. Ni KLMN. Jangan silap. Dia nak jadi apa? Yang besar. PQRS. Jadi kita tahu cerita dia. Ni nak jadi besar terus. Tak boleh. Kan? Dia kena jadi yang kecil ni dulu. Jadi yang kecil tu Y kita. Y kita tengok gambar pun tahu. Ini adalah apa? Pantulan. 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 Alamak cikgu, garis ni tak tahu. Kalau garis tak tahu, kalau ada huruf, boleh pakai huruf. Contoh, saya buat pantulan pada garis PS. Ada pelajar PS. Ada dia buat penuh. PMNS. Boleh juga. Tak payah buat persamaan. Kalau ada huruf. Kalau garis tu ada huruf, kita letak huruf. Pada garis PS. Boleh. Benda yang sama. Kalau nak buat persamaan, kena buat persamaan garis lurus. Tapi biasanya kalau ada garis, ada huruf, kan? Letak huruf saja. Cukup. Tak nak letak semua, boleh ambil ujung-ujung. Kan? Jadi kat situ jawapan kita untuk A, Y ialah apa? Pantulan
pada garis PS. Okey. Kalau nak pakai persamaan garis lurus, kita kena buat persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus pun tak susah. Ini 6 dengan 6. Maksudnya X6, Y6. Kan? Macam siapa beritahu tadi. Kalau buat persamaan garis lurus, kamu kena buat pada garis X campur Y sama dengan 6. Dua-dua boleh diterima. Okey. Kemudian untuk X pula. B. Untuk X pula, kita tahu cerita dia apa? Kita nak membesarkan. Jadi sekarang ni dah jadi ni. Ni jadi ni. Sekarang kita nak besarkan dia. Jadi nama dia pembesaran. Apa ni? X. Tak tulis X. X. X ialah pembesaran dengan faktor skala jauh sikit pada pusat koordinat. Kita dah hafal ayat dia dah. Okey, apakah dia punya faktor pembesaran? Dia kita tengok. Sebelum, selepas. Objek, image. Jadi 1, 2, 3, 1. Jadi K sama dengan 3/1 sama dengan 3. Faktor skala 3. Pusat, sambung. Besar ke kecil Ambil huruf. Contoh saya ambil huruf paling senang. Q pergi U. Q pergi U. Terus. Kemudian P pergi ke M. Sambung terus. Jumpalah tempat dia nampak. Tempat bersilang tu. Okey. Apa koordinat kita kat sini? 3, 3. Siap. Okey. Tak adalah kebat sangat pun sebenarnya. Biasa je. Siap lah. Berapa markah dapat? 4. 4, 5. 9. Okey. Soalan dia kat sini nombor 1 dah. Nombor 2. Nombor 2 biasanya melibatkan apa? Luas. Apa formula luas? Bila nampak luas saja, kamu abaikan bercerita dia, kita formula dulu. Luas formula kita IKO. Okey. Jadi dia kata, diberi luas rantau berlorek mewakili satu kawasan dengan luas. Dia tak bagi I, dia tak bagi O. Yang dia bagi apa? Luas kawasan berlorek. Apa formula luas kawasan berlorek biasanya? Tengok. Luas kawasan berlorek, kalau kat sini, luas kawasan berlorek sama dengan yang besar tolak yang kecil. Maksudnya, I tolak O. Image tolak objek. Macam tu. Dia dua kaedah kita boleh buat. Okey, sekarang saya akan buat persamaan serentak dua-dua ni. Serentak pula cikgu. Sudah. Okey, luas kawasan berlorek berapa? 203.2. K berapa? 3. Jadi kat sini I sama dengan 3 kuasa O. Jadi I sama dengan 9O. Tak jauh dia kamu ingat 90 pula. 9O. Jadi I sama dengan 9O. Jadi saya boleh ganti kat sini. 9O tolak O. Sudah. Kamu pun tengok. Cikgu, 9O tolak O dapat 8O. Nampak kan nipu cikgu ni. Kalau dibaca 90 tolak 0, 80. Ini 8O bukan 80. Okey. Jadi apa O kita? O sama dengan 203.2 per 8. Tekan kalkulator. 25.4 ke? 25.4. Okey. Siapa 25.4? Luas segi 4 KLMN. Sebab apa? KLMN tu kan yang kecil. Yang kecil itu adalah objek. Sama luas ni dua-dua ekor ni. Jadi oleh sebab itu tulis jawapan KLMN sama dengan 25.4 unit CM2. Boleh tengok unit. Okey, kalau boleh buat macam ni dalam exam terbaiklah, full mark ni.
Boleh? Teruskan. Satu lagi. Tengok. Kenapa sikit ni? Oh ya. Yeah. Patut saja. Kenapa sikit dia sambung ke belakang? Saya salah print dia ni. Salah susun. Okey. Ni je maklumat. Ni nombor 29. Okey, nombor 29 kat sini. Rajah menunjukkan titik B, garis lurus, X campur Y sama dengan 4 dilukis pada satakan test. Soalan dia kat sebelah. And transformation T, translasi 3-2. T 3 negatif 2. Okey. R ialah pantulan. Pantulan pada X campur Y sama dengan 4. Pantulan. Okey, soalan pertama dia nak cari koordinat image bagi titik B. Kan? Jadi asal dia kita kena buat B dulu. 2, 4. Senang ya soalan ni kan? Sebab dia T je. Untuk A, T saja. Nampak? Lepas tu TR. Okey. TR maksudnya apa? Kena R dulu. Baru T. Sekarang boleh siapkan dah. Okey. Kita tengok apa cerita dia. Yang pertama, T saja. Okey, T saja. Kalau kamu tak nak gerak-gerak T, kamu boleh campur tau T. Boleh campur. Contoh saya ambil dia, saya campur je. Campur dengan 3 negatif 2. Pun dapat juga jawapan. Jawapan dapat 5, 4 tolak 2, 2. Boleh. Nampak? Sama. Gerak-gerak pun sama cerita dia. Ini special. Sebab apa? Translasi dia, kita boleh jadikan dia seolah-olah tambah. Okey. Untuk B, nombor 2, R dulu. R adalah pantulan. Pantulan ni, sengit lah. Sengit. Ini dia akan jadi kepada 0,2. Kemudian T. Tak nak buat dah gerak-gerak. Campur je. Boleh? Dapat jawapan kita apa? 3, 0. Siap. Kalau kamu gerak-gerak pun dapat benda yang sama. Macam ni pun dapat markah. Cuma markah di sini 3 markah je kot. 1, 2, 3 je. Mungkin soalan B dia agak complicated sikit nanti. Boleh faham setakat ni? Okey, saya teruskan. Boleh cikgu. Boleh. Yep. Lepas tu kita tengok sebelah B kepala saya makin berdenyut ni. Tak apa. Teruskan kejap. Rajah berikut menunjukkan trapezium A, B, C, D dan F, C, D, E dilukis pada satah kates. Okey, soalan dia sama. Soalan dia ulang tau. Dia ulang benda sama, nampak? Kamu tak baca kalau kamu ada biasa buat kamu tahu tulis apa. Ni, tulis je F, C, D, E. Sini A, B, C, D. Tengah dia apa? V, U. Kanan ke kiri. Ni nombor 1, ini nombor 2. Dah tahu dah cerita dia. Tengok soalan. Soalan ulang soalan. Dia ubah-ubah bentuk sikit je. Ni susah sikit sebab apa? Kamu tengok gambar dia. Dia ada 2 gambar aja. Biasa dia bagi 3 gambar tau. Jadi kat sini tak apa, kita tengok. Soalan dia kata A, B, C, D nak jadi yang besar ni. Bila nak jadi besar, dia tak boleh besar terus. Sebab saya beritahu kamu, kalau pembesaran, bentuk dia sama. Ini bentuk tak sama. Jadi U ni, kita kena tukar yang kecil ni menjadi bentuk yang sama. Macam mana nak tukar pada bentuk yang sama? Kaedah yang paling senang kita buat adalah menggunakan koyak kertas. Menggunakan koyak kertas. Ni. Koyak kertas. Dalam exam kau jangan koyak pula kertas jawapan kau tu kau koyak dekat formula. Koyak sikit je dekat formula. Kalau rajin pergi minta kat pengawas minta. Boleh saya ada kertas A4 koyak sikit? Okey, macam tu. Kita nak bentuk dia macam mana? Macam ni. Besar ni. Okey, jadi biasanya saya akan kekalkan je contoh
Saya kata saya ambil pusat saya kat sini. Contoh saya nak pusat sini. Pusing. Dah. Bentuk dah sama nampak? Kan? Bentuk dah sama. Cuma kecil besar je. Tapi gambar dia tak ada. Kita kena pergi buat gambar kejap. Kita pergi buat gambar. Contoh kat situ macam ni tadi. Ulang balik. Dia lupa. Ni tarik kat luar sikit. Okey. Saya lukis. Macam tu. Nampak? Ada pelajar dia tak nak ambil cikgu. Saya tak nak ambil yang tu. Nak ambil kat sini. Boleh. Suka hati lah. Suka hati. Sebab tu gambar. Bila tak ada gambar, dia open tau. Jawapan dia dalam skema jawapan banyak jawapan. Jadi, kalau saya ambil kat sini, apa saya buat tadi? U saya tu adalah, saya buat apa? U ialah, saya buat putaran. Putaran 90 darjah daripada mana nampak? Kita tengok. Sini, pusing sini. Sini, pusing sini. Jadi saya buat tadi apa? 90 darjah lawan arah jam. Lawan arah jam pada pusat. Okey, kalau pusat kita ambil huruf, kita boleh letak huruf aja. C. Tak payah koordinat. Nampak? Siap. Kita punya putaran. Okey, lepas tu kita boleh buat V. Apa V kita? V ialah pembesaran. Ayat dia apa? Dengan faktor skala tinggal pada pusat. Okey, faktor skala dulu. K tulis kat sini. Nanti nak guna semula. Ingat? Image bahagi objek. Ambil kat mana senang ni? Saya ambil dekat. Ini boleh kat ni. 2 dengan 4. Yang ni yang besar punya. Ni yang kecil punya. Jadi 4/2 dapat 2. Okey, faktor skala kita 2. Pusat kita kat mana? Sambung. Sambung. Besar ke kecil? Maksudnya E sambung ke F. Sambung terus Terus Baris tak ada ni. Kertas. Dapat. Pusat dia ambil koordinat terdekat. Tu. Itu pusat saya. Daripada pusat 10/10. Selesai. Boleh? Tengok. Sekejap, cikgu boleh ulang balik tak waktu dia kat U tu, cara cikgu buat lawan arah jam tu. Yang mana? Dekat ni. Dekat ni. U tu. Ni kita terpulang kita buat. Saya ambil ni, koyak ni. Kan? Saya tekap. Lepas tu saya ambil pensel saya tadi. Mana pen saya ni? Ni. Pilihlah kamu nak pusat mana. Kalau kamu nak pusat dia, letak pusat tu. Pusing. Macam tu. Jadi apa yang kita pusing? Saya pusingkan 90 darjah lawan arah jam. Lepas tu saya kena tekap balik lah. Kat mana gambar saya tu. Lepas tu saya tekap gambar saya dekat sini. Nampak? Kan? Dia open lah. Kata, kalau kamu buat tempat lain, kamu kena tulis jawapan kamu. Contoh ada pelajar, cikgu saya buat kat A boleh? Boleh. Jadi kat belah sini. Nampak? Cikgu, jadi kalau nanti macam saya tadi kan cikgu ada buat ikut arah macam arrow dekat bucu tu kan. Pusing, saya buat dekat D. Jadi kalau saya nak buat pada pusat D boleh lah cikgu? Pusat B. D. Boleh. Kalau kamu buat dekat D, nanti gambar kamu akan jadi kat bawah tu. Nampak? Gambar kamu akan jadi kat bawah ni. Boleh tapi tak cukup lah, tak seronok, tak cukup kotak. Biasanya kita pilih kat tempat yang senang lah kita lukis. Contoh kita nak buat dekat ni, biasanya orang akan pilih C dengan B lah. Kalau B dia naik sini sikit, macam tu.
Ataupun kita pilih ni boleh. Mana-mana boleh. Cuma bila kita ubah pusat putaran kita, pembesaran kita sama. Pusat pembesaran kita berubah. Ubah pusat dia berubah. Yang lain semua sama. Dia ubah kat situ je. Kan? Kita tengok apa efek dia. Contoh. Kalau saya guna pusat A, contoh pusat A, tarik sini. Pusat A, saya akan jadi macam ni. Ini kalau saya guna pusat A. Sekejap. Okey. Kalau saya guna pusat A, dia akan jadi kat sini. Jadi apa efek dia? Efek dia hanyalah pada pusat putaran saya akan tukar jadi A. Nampak? Jadi pusat pembesaran saya akan tukar. Pusat pembesaran saya, bila saya sambung kat sini, dia akan jadi pusat pembesaran dia dekat mana? Pusat pembesaran dia akan jadi dekat D. Pusat D. Dia efek kat situ je. Faktor skala sama. Semua sama. Arah pusingan semua putaran berapa darjah semua arah sama. Itu je ubah. Sebab tu soalan dia open kat situ. Kan? Terpulang kita buat macam mana. Boleh, Isyak? Boleh cikgu. Terima kasih. Okay. Okay. Sekarang kita pergi dekat luas pula. Luas formula kita senang je. Luas. Untuk yang kedua, formula luas kita adalah IKO. Prosedur. Image object. Okay. Siapa image kita yang besar? Objek kita yang kecil. Okay. Jadi ABCD siapa? ABCD yang kecil. Jadi yang kecil adalah objek. Isi kat objek. Isi K kita. Jadi kita akan dapat 80. Tapi itu bukan jawapan kita sebab soalan nak apa? Luas kawasan berlorek. Apa formula kita? Luas kawasan berlorek sama dengan yang besar tolak yang kecil. Yang besar kita 80, yang kecil kita 20. Jawapan kita akan jadi 60. Nampak? Benda dia repeat benda ni. Dia ulang je soalan-soalan dia. Lebih kurang sama je sebenarnya cerita dia. Boleh Dia faham? Nanti kamu try tengok. Mana Fatil pergi? Hilang. Okey. Tengok dah habis. Baru saya nak buka lain dah. Dah habis dah cerita dia. Saya dah bajet kurang sikit sebab saya tak apa sihat hari ni. Kan? Jadi saya harap kamu boleh faham tengok soalan ni lebih kurang. Kan? Dan lebih dulu saya minta maaf sebab terpaksa habiskan awal kelas hari ni. Okey? Jadi kamu tengoklah lebih kurang cerita dia macam mana. Okey, nanti saya akan share yang mana belum subscribe saya punya YouTube, kamu boleh subscribe, senang. Bila saya dah upload, kamu boleh dapat tengok. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Yang ambil admit hari Sabtu ni 2 kali dah hari Sabtu ni kan? Yang mana ambil program cuti sekolah tu pagi, kemudian kelas biasa petang. Okey? Yang program cuti sekolah tu sebenarnya kamu boleh dah boleh promote kat kawan-kawan siapa nak, boleh. Tak rugi kan tu sebab memang banyak benda. Okey, jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Oh, baru setengah suara Nabil. Terima kasih cikgu. Sama.
Terima kasih cikgu. Ya, baik.